Hari ini anak muda menyatakan kekecewaan kepada Kerajaan Barisan Nasional yang masih menggunakan Akta Hasutan bagi menakutkan anak muda dan mahasiswa daripada bersuara. Malangnya dan paling ketara, Akta Hasutan kini dituju kepada mereka yang lantang mengkritik kerajaan, tidak mengenal ahli politik atau tidak. Bahkan ahli akademik, wartawan dan aktivis sosial dalam kalangan anak muda juga turut menjadi buruan. Padahal sekian banyak kes-kes yang menimbulkan huru-hara dan menyentuh soal politik perkauman sebagai contoh tidak diendahkan oleh pejabat peguam negara. Kelihatannya kami langsung tidak punya hak dan ruang untuk mengkritik kerajaan. 3 desakan telah pun disetujui bersama dalam hal berkaitan dengan penggunaan Akta Hasutan ini. Yang pertama, kita desak supaya Perdana Menteri tunaikan janji untuk mansuhkan Akta Hasutan. Yang kedua, gugurkan semua pertuduhan dan siasatan terhadap mangsa Akta Hasutan, termasuklah kita desak juga bebaskan yang sedang ditahan di bawah Akta Hasutan. Dan yang ketiga, tiada lagi akta lain yang perlu diperkenalkan untuk menggantikan Akta Hasutan, termasuklah dengan Akta Harmoni dan sebagainya. Ini saya kira berdasarkan kepada pengalaman berhadapan dengan akta-akta baru yang diperkenalkan sebagai alternatif pada akta yang sudah dimasukkan sebelum ini. Contohnya ISA yang digantikan dengan Selsma dan Poka. Berdasarkan pengalaman ini, kita yakin bahawa tidak perlu lagi Akta Hasutan ini digantikan dengan mana-mana akta. Untuk kempen pertama yang akan dijalankan oleh Hasut adalah pada 16 September 2014. Ini selepas pelancaran gerakan mansuh ke Akta Hasutan, gerakan hapuskan Akta Hasutan, gerakan HAH, di mana kita panggil aktiviti pertama ini jalan-jalan hasut. Kita akan turun ke Kuala Lumpur Central, KL Central pada jam 11 pagi untuk gunakan pengangkutan awam seperti LRT dan sebagainya di sekitar Kuala Lumpur dan Kelang bagi menjalankan satu kempen kesedaran. Bahawa selepas 2 September, Profesor Madya Dr. Azmi Shahrom dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan, kami dalam komuniti akademik berasa terkejutlah dan kecewa dengan tindakan kerajaan yang sepatutnya memilih cara berdialog dan berdebat di dalam isu kepentingan negara selaras dengan aspirasi sebuah negara yang maju. Sebaliknya, tindakan yang diambil adalah untuk mengekang seseorang ahli akademik yang hanya melaksanakan peranan beliau sebagai intelektual awam dan pengajar. Kami menganggap bahawa dakwaan terhadap Dr. Azmi Shahrom di bawah Akta Hasutan sebagai suatu pencabulan hak asasi, kebebasan bersuara, suatu serangan terhadap prinsip murni kebebasan berakademik dan suatu pencabulan untuk mengletak masyarakat akademik untuk menanam ketakutan secara umum dan untuk mengekang perbezaan pendapat. Seharusnya jika ada perbalahan ataupun perbezaan pandangan dalam konteks akademik, perlulah ada hujah ataupun hujah kembali menerusi konteks ilmiah dan juga akademik.